لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bersama dengan saya Pio Hafiz dalam merungkai persoalan berkaitan bulan Dzulhijjah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Korban ini yang kita lakukan adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Di samping kita menunaikan ibadah korban, kita kena mengambil inspirasi Hari Raya Aidil Adha ini adalah untuk mengambil pengorbanan bagaimana dalam suasana pandemik COVID-19 kepada para ibu di luar sana, kepada akak-akak, kepada para isteri di luar sana. Lakukanlah tanggungjawab dengan penuh pengorbanan. Mungkin kita berada di rumah ketika ini dalam keadaan yang penuh dengan cabaran, dugaan yang besar. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu banyak pertama bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Kedua, dalam kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini, Allah dah berikan satu formula penting. Setiap ujian sehingga kita khaufi minal ju' wa naqsi minal amwal, sehingga kita rasa ketakutan, rasa kelaparan, kurangnya harta, diri kita, kerja tak ada. Allah tutup. Wa basyiris sabirin. Allah tutup dengan apa? Berita gembiralah bagi orang-orang sabar. Sebab itu para ibu di luar sana banyakkan bersabar dalam kita menghadapi ujian yang besar ini. Jadi pengorbanan perlu diteruskan. Mendidik anak-anak, kita jangan berhenti berdoa. Ini kuasa. Tuan-tuan, puan-puan, khususnya para wanita di luar sana, jangan berhenti berdoa. Sebab doa usilahul mu'min. Doa adalah senjata kita. Doa mudah-mudahan anak-anak kita mampu menjadi anak yang baik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bagaimana apabila seseorang itu rasa tenggelam, rasa mencabar ujian yang besar dalam pandemik COVID-19 ni, apa yang perlu kita lakukan dalam situasi sekarang ini? Saya nak kongsikan satu amalan yang cukup luar biasa. Kalau kita lihat nabi-nabi terdahulu, ujian dia lagi besar. Ujiannya lagi dahsyat. Nabi Nuh AS, dakwahnya 950 tahun tidak diterima oleh umatnya. Anak dan isinya pun tidak. Irkam ma'ana. Anakku naik bersama ayah. Mereka tidak hindarkan. Akhirnya Allah turunkan bala. Ujian ketika itu, banjir. Subhanallah, tabarakallah. Lebih daripada 4 kilometer. 4,000 meter. Seperti mana digambarkan oleh Said Qutb dalam tafsirnya, setinggi gunung Judi. Hampir 2/3 dunia ni banjir ketika itu. Kita boleh lihat lagi bagaimana kaum Nabi Lut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lutan idh qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Wahai kaumku, Nabi Lut sebab apa? Kamu telah melakukan fahishah. Dalam Quran Allah ada guna perkataan ithmun, dosa. Ada ithmun kabirun, dosa besar. Tapi ketika Allah guna fahisyah, jangan main-main tuan-puan. Kerosakan, hancur. Homoseksual ni boleh musnah. Ma sabaqakum biha min ahad. Belum pernah ada manusia yang buat sebelum ni. Kamu ni golongan pertama. Subhanallah, akhirnya Allah turunkan bala. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Hujan api terbalik laut. Laut mati itu 8/3 kali ganda lebih masin. Tapi ada tak Allah uji kita demikian? Banjir begitu. Allah uji kita dalam keadaan kemarau yang amat panjang? Tak ada. Tapi Allah uji sedikit dengan pandemik ini sehingga kita rasa ketakutan, duit tak ada. Saya nak kongsikan amalan hebat. Bagaimana seorang sahabat Nabi diajarkan oleh Rasulullah SAW satu amalan yang mana amalan ini menyerupai adalah himpunan harta syurga. Bala, aku nak dengar ya Rasulullah. Maka Nabi ajarkan zikir hauqalah. Dengar ni. Ibu-ibu, ajarkan anak-anak kita, ayah-ayah kita, utamanya yang tengah sakit COVID-19 ni. Bahkan sebahagian dalam satu hadis yang lain menyebutkan boleh doa zikir ini boleh mengubat penyakit. Orang yang tengah down nak bangkit. Dia bukan menghadapi ujian. Tidak, ini down, kita nak bangkit dari kerja kita, nak berjaya, anak-anak belajar susah, nak dapat kejayaan. Zikir ni dipanggil zikir hauqalah. Zikir apa? Hauqalah. Tapi bukan hauqalah tu zikirnya. Hauqalah tu jadi Coca-Cola. Zikirnya ikut saya. Bismillah, ikut ya. Hauqalah tu nama zikir. Zikirnya la haula wa la quwwata illa billah. Apa dia? La haula wa la quwwata illa billah.
tiada upaya dan tiada kekuatan, kekuasaan melainkan kuasa Allah. Jangan duduk tengah tengok TV, zikir, naik kereta, duduk sorang-sorang kat bilik sambil zikir sampai niat. Tiada Tuhan, la haula wala, tiada upaya dan kuasa yang boleh memberikan kekuatan padaku untuk bangkit melainkan Allah. Yang boleh beri kesembuhan daripada COVID ini adalah Allah. Yang boleh datangkan balik pekerjaan untuk aku adalah Allah. Niat begitu, insya-Allah Allah akan beri kekuatan pada kita. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kita tahu amalan sedekah ini ma naqasa min malin, kata Rasulullah SAW. Sedekah tidak akan mengurangkan harta kita. Bersedekahlah, melakukan korban. Lagilah pada hari raya Aidil Adha ni, 4 hari ni tidak ada hari yang Allah Taala suka amalannya, iaitulah amalan dengan kita menumpahkan darah. Kerana di akhirat nanti setiap tanduknya, bulunya, semuanya akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, tunggangan kita. Begitu dengan wang ringgit yang kita ada. Hari ini banyak orang yang sukar, yang susah, yang kita boleh berikan bantuan. Kita kongsi sedikit rezeki kita pada orang lain. Contoh, saya lihat melalui Majlis Agama Islam Selangor, tahniah saya ucapkan, di bawah Yayasan Islam Darul Ihsan YD, yang mana telah membantu lebih 300,000 orang-orang yang susah ketika PKPD di Selangor baru-baru ni, 2 minggu tu 300,000 lebih ringgitnya bantuan yang diberikan. Subhanallah, ini adalah satu usaha yang besar. Jadi kita nak harap tuan-puan yang berada di luar sana, yang ada kemampuan, yang ada sedikit wang ringgit yang boleh kita kongsikan bersama. Percayalah, duit yang kita sedekahkan Allah akan gantikan lebih banyak dari apa yang kita beri. Yang penting ikhlas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Tipsnya mudah saja, kita lakukanlah secara jemaah. Kepada ayah, jadi ketua keluarga ni amanah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri amanah yang besar kepada kita. Ketika khutbah Hujjatul Wada Haji, Nabi ingatkan kepada lelaki, kepada para suami ni, tanggungjawab. Datangkan, wujudkan suasana, sembahyang sama-sama, puasa sama-sama hari Arafah dan sebagainya. Saya cadangkan buatkan mihrab. Mihrab ni macam tempat sembahyang, macam dekat tempat imam kat masjid tu kan. Tapi bukanlah jadi buat kita tak mampu nak buat macam tu. Setidaknya ada bilik khas sembahyang baca Quran di sana. Kalau tak boleh, kita cari ruang antara meja makan dengan ruang tamu. Kat situ kita letak rak Quran, sejadah, tasbih, kita semayang bersama-sama di sana, wujudkan suasana. Saya percaya apabila kita lakukan bersama-sama, buat gotong royong di rumah, sama-sama dengan anak-anak akan gembira. Dan akhir sekali saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua yang mengenali diri saya, khususnya kepada isteri saya tercinta, anak-anak, ibu ayah saya, adik keluarga, adik-beradik dan seluruh warga Hafiz dan Mahat Hafiz seluruhnya di Selangor dan Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.